Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya setuju sangatlah dengan kenyataan daripada Johari Abdul, Speaker Dewan Rakyat. Apabila isu Ponteng Tegar, ahli-ahli parlimen dalam persidangan parlimen kini mendapat perhatian. Sudah saban tahun, sudah saban hari, setiap hari netizen menyuarakan kebimbangan mereka berkait dengan kehadiran ahli-ahli parlimen ke Dewan Rakyat dalam persidangan Dewan Rakyat. Ada yang macam sengaja tidak hadir, ada yang memang bermasalah untuk hadir, ada juga yang telah tidak hadir berhari-hari, berpuluh-puluh hari. Netizen mula mempersoal, ahli-ahli parlimen ini dibayar gaji untuk hadir dalam perbahasan itu. Tapi kenapa sampai mereka pula tidak hadir? Lebih teruk lagi baru-baru ini semasa undi belah bahagi bagi menentukan Wan Faisal perlu digantung atau tidak dalam usul dibawa oleh kerajaan, apa yang dilihat ialah seramai lebih daripada 60 orang tidak hadir pada waktu itu. Padahal itu ialah keputusan yang sangat serius dan sangat perlu diambil perhatian. Lebih mengecewakan, pembangkang sendiri pun tidak hadir pada waktu itu. Walhal, ianya sangat penting untuk menentukan nasib rakan mereka di dalam parlimen. Dan apa yang lebih mengecewakan ialah beberapa orang pemimpin besar di dalam Perikatan Nasional selalu tidak hadir dalam parlimen ketika sesi soal jawab bersama Perdana Menteri. Ketika Anwar Ibrahim tidak hadir, mereka betul-betul melalap di parlimen seakan-akan paling berani. Tapi ketika Anwar Ibrahim hadir dalam Dewan Parlimen, mereka pula tak pernah hadir untuk mendengar dan menanya tentang hal tersebut. Lebih teruk lagi, mereka tak berani pun menyalak di sana, melalak di sana. Saudara-saudara, waktu Anwar Ibrahim memberikan ruang untuk mereka bertanya, tak hadir pula. Jadi kita sangat sukalah apabila Speaker Dewan Rakyat yaitu Johari Abdul mengatakan ahli-ahli parlimen yang tidak hadir sidang parlimen kini berisiko hilang allowance. Ada netizen kata, sudah lama kami cakap, sudah lama kami mohon supaya parlimen bukan sekadar menghilangkan allowance yang tidak hadir, tapi potong gaji, kira gaji ikut hari mereka hadir. Ubah sistem gaji ahli parlimen, bukan lagi gaji bulan kata mereka, tapi bagi gaji harian supaya mereka benar-benar hadir. Ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan Dewan Rakyat untuk tempoh tertentu berisiko kehilangan allowance sebaik Akta Perkhidmatan Parlimen PSA berkuat kuasa. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata kehadiran ahli parlimen jelas dinyatakan dalam undang-undang dan mereka yang tidak hadir selama 6 bulan berturut-turut tanpa alasan sah mungkin kehilangan kerusi mereka. Bagaimanapun beliau berkata setakat ini tiada ahli parlimen yang kehilangan kerusi mereka atas sebab berkenan. Namun saya telah berkali-kali memberi amaran bahawa ahli parlimen dipilih oleh rakyat untuk hadir ke parlimen. Jadi saya mencadangkan supaya ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan Dewan Rakyat untuk jangka masa tertentu akan kehilangan allowance mereka. Kami hanya menunggu PSA mengeluarkannya, yang mungkin telah mendapat kelulusan kabinet. Ia mungkin dibentangkan pada penghujung persidangan Dewan Rakyat ketiga, katanya. Turut hadir Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang Datuk Seri Lau Chow Kiong. Johari berkata sejak mengambil alih sebagai yang di-Pertua Dewan Rakyat, beliau telah membawa banyak pembaharuan di parlimen dan akan terus berbuat demikian untuk menambah baik semak dan imbang dalam kerajaan. Antaranya adalah memperkukuh jawatan kuasa pilihan khas parlimen serta membenarkan perbentangan dan perbahasan mengenai laporan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam dan Ketua Audit Negara di Dewan Negara.
Mengulas mengenai lawatannya hari ini, beliau berkata ia merupakan salah satu usaha untuk membantu memperkukuh institusi speaker dan sebagai persiapan untuk persidangan speaker-speaker parlimen dan Dewan Undangan Negeri se-Malaysia 2024. Program itu bakal berlangsung pada 11 hingga 14 September di Kuching, Sarawak. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan. Bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kenyataan adun Rembia pada kali ini berkait dengan isu sebab beliau melompat parti kini menjadi permainan netizen. Kata mereka, kalau dah salah tu anggap diri saja salah. Jangan cuba menuding jari pula kesalahan sendiri kepada orang lain. Lebih daripada itu, seakan-akan adun Rembia merasa beliau tidak pernah melakukan kesilapan. Walhal, beliau sudah berjanji sebelum pilihan raya yang lepas, sebelum dicalonkan menjadi calon UMNO dan Barisan Nasional, beliau telah pun menandatangani aku janji di hadapan saksi dan pesuruhjaya sumpah. Bermaksud beliau menyedari akan hal dan juga padah jika melanggar peraturan ataupun perjanjian tersebut. Malangnya beliau lupa tentang perjanjian itu dan kini diminta untuk membayar 100 juta ringgit. Tapi isunya sekarang ialah beliau seakan-akan menyalahkan orang pula sebabnya beliau lompat parti. Beliau kata, guru kencing berdiri, Jailani akui belajar dari Zahid. Sekarang, dia alihkan pula isu ini kepada Zahid Hamidi. Apa masalahnya sehingga Zahid pula yang dipersalahkan kerana beliau lompat parti? Saudara, ramai orang yang marah, ramai juga yang tulis. Mereka kata jangan termakan dengan alasan yang tidak munasabah daripada adun Rembia ini. Adun Rembia, Muhammad Jailani Khamis berkata, dia belajar daripada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi taktik menyembunyikan penyertaannya ke dalam PAS. Cubalah tengok ni kan, dia spin lagi. Sedangkan apa yang berlaku, dia punya tindakan sendiri menyembunyikan penyertaannya dalam PAS sejak beberapa bulan yang lepas atau setahun yang lepas. Sudah lama baru dia umumkan yang dia sudah menyertai PAS. Isunya sekarang ialah bukan tentang lompat parti semata-mata. Isunya sekarang ialah bayar 100 juta ringgit itu. Kalaupun beliau tidak terkena oleh akta anti lompat parti, itu rezeki dia. Dan kalaupun dia tidak dilepaskan daripada kerusi beliau, tidak perlu mengosongkan kerusinya, tiada apa-apa perbezaan sebenarnya pun berlaku di Melaka. Kerajaan tetap kerajaan perpaduan. Tidak mungkin diambil alih oleh Perikatan Nasional. Kerana bilangan kerusi yang dimiliki oleh kerajaan perpaduan amat-amat jauh dan mustahil dapat ditumbangkan. 2/3, lebih 2/3 dimiliki oleh kerajaan perpaduan. Jadi dengan seorang yang menjadi katak itu pun tidak akan dapat membuat apa-apa. Satu perkara yang beliau perlu buat, sama ada perlu mengosongkan kerusi atau tidak, beliau terpaksa membayar 100 juta ringgit kerana dia sudah tanda tangan aku janji tersebut. Kata Jailani lagi, Zahid pernah berjanji untuk tidak bekerjasama dengan Anwar Ibrahim dan DAP, namun bertahun telah merancang serta mengumumkan selepas pilihan raya umum ke-15 lalu katanya. Sekarang dia spin, walhal siapalah yang tahu dan tidak ada langsung bukti bahawa Zahid menyembunyikan atau telah merancang untuk menyertai kerajaan perpaduan ini. Tidak pernah Zahid menyatakannya. Jailani kata, saya belajar dari Zahid, bapa borek, anak rintik, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang tak tahu malu pula kan melakukan perkara yang
yang merugikan diri sendiri, sekarang menyalahkan orang pula. Orang bersoal kenapa sekarang selepas setahun baru saya beritahu sertai PAS. Ia tak perlu dipersoal. Patut tanya Zahid dulu kenapa bertahun-tahun dia bincang dengan Anwar untuk bekerjasama dan sekarang akhirnya terbukti bentuk kerajaan dengan Anwar, katanya. Ewa, kalau Zahid menyertai Perikatan Nasional, mesti dia suka kan? Tapi kalau dia menyertai pembentukan kerajaan perpaduan, dia tak suka pula. Itulah, kalau orang buat salah, dia buat pula betul. Kamu cakap saya buat kejutan, pemimpin kamu yang buat kejutan, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, penyertaan Muhammad Jailani itu adalah sesuatu perkara yang sudah diketahui telah melanggar aku janji bersama dengan UMNO. Sekarang ini dia kena hadap, mau tidak mau dia perlu menghadap. Dia perlu menghadap tindakan membayar denda 100 juta ringgit. Ahmad Maslan juga telah pun berkata bahawa Muhammad Jailani telah menyertai PAS pada Jun tahun lepas, sebulan sebelum persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka meluluskan enakmen berkaitan anti lompat parti. Ahmad Maslan menyifatkan adun rembia itu cuba memperbodohkan orang ramai untuk menghalalkan tindakannya melompat parti selepas wujudnya undang-undang berkenan hal itu di Melaka. Rentetan tindakannya menyertai PAS, Jailani berdepan tuntutan 100 juta ringgit daripada UMNO berdasarkan perjanjian yang telah dimeterainya ketika dipilih menjadi calon Barisan Nasional pada pilihan raya lalu. Sementara itu, Jailani pula membina seorang lagi ahli MKT UMNO, Muhammad Puad Zarkasi, berhubung dakwaan yang dia cuba mufliskan diri sendiri. Muhammad Jailani mengingatkan Muhammad Puad yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Johor itu supaya tidak bercakap sembarangan. Kalau tak tahu hujung pangkal, jangan berlagak bijak, tapi berkata bodoh, kata beliau. Netizen kata kepada Jailani, kata beberapa orang netizen dalam ruangan komen di Malaysia kini, kata betul-betul dia kata, tak apalah, bayar saja 100 juta ringgit itu, selesailah. Tak rugi UMNO hilang seorang ahli, sebab ramai lagi nak masuk UMNO. Berseronoklah bersama penunggang dan pemfitnah. Green Tiger kata, bayar je lah, lu sembanglah. Bab hang jadi katak macam Muhyiddin tak nak sembang. Ha 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 ha, kata beliau lagi. So sekarang ini yang mengejutkan kita, yang menarik perhatian kita ialah Puad Zarkasi telah menyatakan dakwaan yang bahawa Jailani lah sendiri yang menyebabkan dirinya muflis, bukan UMNO. Apabila Jailani membuat satu kenyataan baru-baru ini bahawa seakan-akan UMNO mahu memufliskan beliau. Sebenarnya tidak pun. Siapa nak memufliskan diri sendiri? Tindakan sendiri, jangan salahkan orang. Sekian untuk kali ini. Kita jumpa lagi.